Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan, salam Malaysia baru. Salam Melaka berwibawa, pintar hijau bersih, sagudri gele, vanakkam. Cepin yang khuaran man yang hama khaifala kumana bila syukran. Mararun huaran inturung mendi caranta cahau. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan berkongsi pandangan berkaitan dengan wabak penularan COVID-19, coronavirus. Baik, saudara, bagaimanakah kaedah untuk kita menangani penularan COVID-19? Sudah pasti kita mestilah mematuhi pandangan saranan daripada Pegawai Perubatan dan Kementerian Kesihatan KKM, dan seterusnya nasihat dan langkah-langkah yang perlu kita ambil adalah, yang pertama, menurut pandangan peribadi saya, setiap penyakit ini dia boleh dicegah apabila kita memainkan peranan yang serius. Setiap rakyat Malaysia, seramai 32 juta rakyat Malaysia, sekiranya kita mampu mengambil tindakan serius, bertanggungjawab terhadap segala langkah kebersihan dan mematuhi segala arahan, seperti sekiranya kita batuk maupun bersin, kita perlulah menutup mulut, hidung dan sebagainya. Kita tidak perlu melakukan di mana batuk maupun bersin itu di halayak ramai. Maka tutuplah dengan lengan maupun tisu, dan seterusnya apa saja, tudung bagi wanita maupun bagi lelaki, paling tidak pun tutup dengan mulut dengan tangan dan basuhlah tangan. Saudara-saudari, apabila kita mempunyai simptom seperti demam, pening kepala, sakit tekak, sesak nafas, tidak selera makan, maupun ada simptom-simptom cerit-berit sedikit sebanyak, kepala kita pening, maka kita perlulah segera ke hospital berdekatan dan klinik, mengambil mungkin ujian-ujian tertentu dari segi ujian perubatan maupun segala perkara yang sepatutnya dilakukan oleh seorang individu, dan pihak doktor, pegawai perubatan akan memberi saranan. Sekiranya kita tidak dijangkiti oleh COVID-19, mungkin kita akan diberi ubat yang sesuai untuk menyelesaikan gangguan ataupun sebarang penyakit yang kita hadapi. Seterusnya, saudara, saya juga melihat antara cara adalah sudah sampai masanya kerajaan Malaysia untuk menutup border kita, mungkin utara, selatan dan sekeliling Malaysia, oleh kerana kita mempunyai sebab, kerana kita tidak mahu penyakit ini dia menular. Kalau kita melihat kebanyakan pemimpin dunia, isteri mereka, suami mereka, mereka juga berhadapan dengan isu COVID-19 yang mana dijangkiti wabak ini. Dan penyakit ini dia tidak kira siapa, pemimpin, jemaah menteri, wakil rakyat, rakyat biasa, semuanya akan mendapat bala ini sekiranya kita tidak serius. Maka itu saya rasa sudah sampai masanya border dalam negara ini mungkin boleh ini pandangan peribadi dihentikan kemasukan warga asing ke Malaysia. Dan kita juga perlu memastikan rakyat Malaysia yang berhadapan dengan sebab COVID-19 ini sentiasa meningkat. Hari ini saja saya dimaklumkan ada 35 kes atau 39 kes dalam media baru melalui Twitter, dan kita yakin dan percaya penularan ini akan sentiasa mengikuti trend peningkatan dari masa ke semasa. Ini bukan satu doa, tapi itulah virus mula merebak. Jadi saudara dan saudari, dalam masa yang sama, keseriusan kita untuk tidak mengadakan aktiviti-aktiviti di luar daripada mungkin kawasan terbuka maupun di kawasan-kawasan orang ramai perlulah dihentikan, seperti mana yang sedang berlaku dalam perkeliling kerajaan, pusat tanggungjawab, ketua jabatan, kementerian, arahan-arahan dikeluarkan. Kebanyakannya aktiviti-aktiviti outdoor ini telah dihentikan atau ditangguhkan kepada 30 April dan sebagainya. Dan saya juga percaya dan yakin sekarang ini
semua pihak ataupun rakyat Malaysia mestilah banyakkan masa di rumah dan bersihkan kawasan perumahan. Seterusnya banyakkan beramal lah. Beramal tu sembahyang dengan cara masing-masing. Berdoa banyak-banyak, bacalah kitab-kitab yang patut. Kerana sekarang ni kita sedang berada dalam satu situasi dan alam di mana kita sudah tahu tanda-tanda sekiranya Tuhan mahu menguji kita, dan Tuhan sedang menguji seluruh rakyat ataupun masyarakat dunia, dan kita ketahui ramai masyarakat dunia telah meninggal. Dan adakah nauzubillah min zalik, maksudnya kita minta jauhkan penyakit ini akan membawa kesan yang besar kepada populasi manusia itu sendiri. Sebab itu saudara, kita sudah tahu apa yang sedang berlaku dan apa bala yang sedang datang sekarang ni. Kita tidak ada pilihan, iaitu selain daripada kita menjaga keselamatan, bertanggungjawab, ya. Semua rakyat Malaysia menjaga diri, kebersihan. Kalau sakit dan batuk, janganlah pergi kerja, jangan pergi ke sekolah atau kuliah dan sebagainya. Sakit, batuk, demam ni kita mesti dapatkan dahulu nasihat doktor. Sekiranya doktor mengatakan bahawa tidak ada penyakit, barulah kita pergi ke mana-mana lokaliti lain untuk menimpa ilmu sekolah ataupun bekerja dan sebagainya. Dan tolonglah pakai penutup muka, bagi mereka-mereka yang demam, batuk, walaupun tidak ada sedikit pun kaitan dengan COVID-19, tetapi sekiranya saudara batuk dan demam, tolonglah pakai mask, ya, kalau datang bekerja maupun ke kuliah, sekolah dan sebagainya. Ini antara nasihat yang paling serius. Dan saya juga mengharapkan supaya rakyat Malaysia yang demam, sakit, ada tanda-tanda yang COVID-19 ataupun sekiranya tidak ada tanda, segeralah ke klinik dan hospital. Kerana saudara jangan bimbang dan takut. Jangan cuba merawat diri secara personal dan peribadi kerana bimbang takut digazetkan sebagai COVID-19. Sebab kalau kita pergi lebih awal, mungkin langkah perubatan itu ataupun SOP yang diambil, rawatan yang diberikan akan menyelamatkan nyawa kita. Kalau kita pergi lewat, dah tenat, dah kritikal, baru kita dikesan COVID-19, masa itu kita sudah nazak. Faham ya maksud saya? Jadi sebab tu saya nasihatkan siapa saja dalam zalik, kita minta jauhkan demam, sakit dan sebagainya. Jangan tunggu lama-lama. Pandai-pandailah segera ke hospital dan klinik untuk mendapatkan rawatan. Jadi pandangan saya setakat sekarang saudara, dengan perkembangan yang saya melihat, tidak kira orang kaya, orang miskin, jutawan, presiden dan sebagainya, maut itu sudah ada, ya. Tinggal lagi kita mahu mencuba maupun berikhtiar secara profesional, secara rasional, secara bertanggungjawab, dan banyakkan amal, banyakkan ibadah, dan kurangkan aktiviti bersama masyarakat yang terlalu ramai dalam satu keadaan atau situasi perhimpunan dan sebagainya. Jadi kita tidak tahu apa akan berlaku, tapi ini isu yang sangat serius dan semua pihak sepatutnya bertanggungjawab. Dalam keadaan macam ini, sudah barang tentu kerajaan, Kementerian Kesihatan, pegawai perubatan, masyarakat, dan juga mereka-mereka seperti scholars, kanak-kanak, remaja, belia, orang dewasa, semuanya dalam keadaan pandemik. Pandemik ini bermaksud dalam satu keadaan kritikal yang sudah sampai satu paras yang sangat-sangat perlu diambil serius isu begini. Saya juga sarankan kepada Kementerian Kesihatan dan Kerajaan Malaysia supaya meletakkan satu indikator, iaitu tahap 1, tahap 2, tahap 3, seperti jerebu, ya. Jerebu, kerajaan ada satu indikator ataupun satu guideline yang mana apabila jerebu ini terlalu kritikal, bacaan indeksnya, indeks jerebu, maka sudah sampai tahap serius dan kritikal, maka merah, tahap 3. Jadi begitulah COVID-19. Saya bukan nak menyarankan menimbulkan panik dan sebagainya, tidak, ya. Maksud saya adalah bagaimana kerajaan boleh menentukan di mana pesakit-pesakit yang dibawa ini sekarang ini keadaannya kita laporkan secara jitu, tepat dan sahih berkaitan dengan keadaan-keadaan
pesakit kita. Walaupun perkara itu adalah perkara sulit, tetapi kita juga perlu gazetkan kerana WHO sedang dapatkan laporan seluruh dunia, dan laporan demi laporan diutarakan ataupun dikongsikan dalam pelbagai medium melalui WHO tanpa sebarang agenda menutup, merahsiakan ataupun ini saya rasa kita boleh pegang kepada satu KPI, SOP. Sebab itulah rakyat Malaysia perlu lebih segera mendapatkan rawatan COVID-19 atau demam, sakit dan sebagainya. Kalau kita pergi awal, maknanya nyawa kita dapat diselamatkan dan kita akan pulih daripada COVID-19. Sebab itu saudara jangan lambat bertindak. Syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.